بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan surah yang ke-42, surah Asy-Syura, yang mempunyai banyak panduan kepada kita bagaimana kita perlu bekerjasama bersatu padu dalam membawa mesej kebaikan. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Safas. Sihat Ustaz ya? Safas ya? Alhamdulillah. Makin menghampiri penghujung Ya betul Ustaz. Ramadan Al-Mubarak. Aku mohon jangan pergi ya. Aku mohon Tapi apakan daya. dia akan pergi juga. Betul. Ya, agar kita dapat maksimumkan Ustaz ya segala persediaan amal kita. Dan kita mohon Ustaz ya, tetap juga kita mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekurangan yang berlaku. Sudah tentu Ustaz ya, banyak kekurangan berlaku pada bulan Ramadan ini. Kita cuba yang terbaik, tetapi kita juga kena mengakui bahawa kita adalah hamba Allah yang kurang Ustaz ya. Kadang-kadang sembahyang tu ya mungkin tidak fokus ataupun tidak memberi perhatian dalam puasa kita. Ada tercakap pasal orang lain ya. Kita doa pada Allah SWT, kita mohon Allah ampunkan kita dan terus memimpin kita pada setiap masa dengan panduan Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 485. Bermula daripada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18, kita melihat kepada peringatan demi peringatan daripada Allah ya tentang azab kepada orang-orang yang berhujah ataupun membantah kepada kebenaran agama ini. Ini dinyatakan pada ayat 6 hingga 18. Diteruskan pada ayat 19 hingga 20, rezeki daripada Allah di dunia dan di akhirat, walaupun ada yang degil, tetap juga Allah sebagai sumber rezeki, dinyatakan pada ayat 19 hingga 20. Dan diikuti seterusnya pada ayat 21 hingga 22, balasan bagi orang-orang yang beriman dan balasan bagi mereka yang zalim terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 16 hingga 20 surah Asy-Syura bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Safas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita terus diberi kesihatan, kekuatan, kemudahan untuk kita terus bersama dengan Al-Quran, dapat kita baca, dapat kita belajar dan dapat kita betul-betul bersama dengan Al-Quran sepanjang Ramadan ini, dan mudah-mudahan ianya menjadi satu semangat untuk kita terus bersama dengan Al-Quran bila berakhirnya Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan bacaan di halaman yang ke-485. Kita nak baca bermula dari ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-20, dan kita nak cuba permulaan ini dengan bacaan murattal sabar insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم من
بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 16 hingga 20 sebentar tadi daripada halaman 485 daripada surah Asy-Syura. Ustaz ya, terima kasih saya ucapkan ya, memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk sama-sama kita belajar apakah lagi permata daripada halaman 485 ini. Daripada ayat yang ke-16 Allah menyatakan, dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama setelah agama itu diterima, bantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Kita sudah pun melihat kepada halaman 484 ya sebelum ini bahawa apabila kita beramal Ustaz ya, jangan pula kita berhujah dengan amal yang ada. Contohnya kita mempersoalkan kepada orang lain, masing-masing teruskan. Yang penting adalah Rabbuna wa Rabbukum, ya Tuhan kami, Tuhan kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus sahaja kita beramal dengan apa yang perlu dibuat dan jangan berhujah kecuali apabila kita ini memastikan bahawa ianya makin dekat lagi dengan Allah SWT. Kalau hujah itu sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat 16, mereka yang berhujah tentang Allah mim ba'di mastujibalahu hujjatuhum dahidah, iaitu apabila mereka itu berhujah yang menyebabkan mereka ni jauh daripada Allah Ustaz ya. Ya, ada apa yang ada dalam Quran, dia persoalkan orang lain mengapa dia sembahyang begitu begini tapi sembahyang. Yang ini pun sembahyang juga, dia nak cakap bahawa sembahyang saya lebih betul ya. Kalau katakan hujah itu untuk mendekatkan diri pada Allah, ikut kepada sunnah Rasulullah, itu dibenarkan, itu pun dengan kita menjaga adab Ustaz ya. Jangan pula marah-marah ataupun menyesatkan orang lain, kata kami punya cara lebih betul daripada orang lain, padahal bukan atas dasar hujah yang benar. Maka Allah menyatakan siapa yang berhujah selepas mendapat agama ini, mendapat hujah daripada agama ini, maka
nyatakan bantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Ya, orang yang suka berhujah bukan atas dasar kebenaran akan sia-sia. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab yang sangat keras. Dua perkara Ustaz. Betul. Satu, mendapat kemurkaan Allah, dan yang keduanya mendapat azab yang keras. Apa maksud azab yang keras ini? Maksudnya memang fizikalnya memang amat mencabar Ustaz ya, tetapi bila dinyatakan mendapat kemurkaan daripada Allah, macam seorang anak lah ya, kalau anak itu dia dimarahi oleh ayahnya dan didenda ya. Kalau denda saja, kalau macam contoh Ustaz ya, kat sekolah ada orang yang kena rotan contohnya kan, mungkin itu adalah azab bagi dia. Tetapi kalau dia kena marah sekali, apatah lagi dia dimarahkan dan ambil video tu diviralkan pula kepada orang lain. Betul. Itu adalah amat menyiksa, kerana ghadab itu menyiksa kepada psikologi manusia yang fitrahnya adalah tidak suka dimurkai ataupun dimarah oleh yang lebih mulia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memperkenalkan pada kita pada ayat yang ke-17 siapa Allah, iaitu Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan, iaitu Allah menurunkan kitab dengan kebenaran dan mizan. Ini perkara penting Ustaz ya, pasal Allah menurunkan kitab ini dia ada kebenaran satu. Maksudnya tujuan hidup kita ini mengikut kebenaran. Tapi ada satu lagi wal mizan ya, iaitu timbangan. Kita lihat awal surah Asy-Syura ini cakap pasal hukum adalah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bercakap tentang adil sebelum ini. Betul. Kita perlu menguruskan, memperjuangkan keadilan, dan kali ini bercakap tentang mizan. Mizan ini adalah timbangan. Okey, tengok kepada saksi. Okey, siapakah yang mencurah air contohnya, timbang, terutama bagi seorang hakim mempunyai tanggungjawab yang amat besar, sama ada dia lebih cepat ke syurga. Betul. Ataupun kerana tidak adil mizan tersebut, maka akhirnya tidak diizinkan untuk hadir ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menakutkan Ustaz ya. Itu sebabnya dalam kes yang berlaku di mahkamah contohnya, hakim mempunyai tanggungjawab yang berat. Betul. Ya, dan sebenarnya perlu berhukum dengan kitab kebenaran dan juga timbang tara dengan betul. Pasal kadang-kadang orang boleh datangkan pelbagai hujah Ustaz. Datangkan peguam sampai 5-10 orang, yang seorang lagi ni terkedek-kedek je kan, dan mungkin boleh menang di atas dunia ini. Tetapi kita kena ingat bahawa Allah menyatakan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib, iaitu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Itu pertanyaannya. Kalau katakanlah Ustaznya menghukum seorang, menghakimi seseorang tak adil, kemudian datang hari kiamat yang sudah dekat tersebut, ia amat mencabar. Betul. Kerana apa? Di akhirat nanti semua orang akan dakwa Ustaz. Siapa sahaja ya, dan kita sudah belajar bahawa yang mendakwa itu juga termasuk kulit kita. Betul. Ya, akan mendakwa kepada kita. Jadi ia amat menakutkan. Jangan sampai kita mengambil ringan terhadap as-sa'ah, iaitu bila-bila sahaja. As-sa'ah itu qarib, iaitu dekat, boleh berlaku pada bila-bila masa. Dan kalau ada yang kata saya nak menang, saya nak buat itu buat ini, kena ingat bila katakan Allah panggil saja ya, siapa yang buat salah tu satu hal. Betul. Orang yang menyokong pula, orang yang menyokong itu juga bersedia mengambil sekali kesilapan, kesalahan yang ada. Jadi kita bab kezaliman jangan disokong tuan-tuan ya. Apa sahaja untuk kita menyatakan saya tidak setuju pada kezaliman, lawan pada keadilan, itu perlu dimaklumkan agar kita tidak kata apa aku kisah. Kan, tak apalah itu isu mahkamah, aku tak kisah. Kan, sebenarnya sebelum masuk mahkamah itu dia berlaku. Betul. Dan mungkin sekali ini adalah anak orang lain, tetapi satu hari nanti kalau anak kita saja, cucu kita, adakah kita nak duduk diam dan kata biarkan mahkamah saya duduk diam sahaja? Betul. Mahkamah di sini satu, tetapi satu lagi mahkamah yang mengerikan bila kita, kalau dalam surah Al-Qasas saja, siapa yang ada kelebihan tapi dia duduk diam, dia digelar sebagai mufsidin. Ya, seperti Qarun kan. Dan kita tidak mahu digelar sebagai mereka yang menjadi perosak di atas muka bumi ini. Ayat yang ke-18 kita nak baca sekali lagi, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita psikologi orang yang kufur dan psikologi orang yang beriman. Kita nak tengok kita ni yang mana satu Ustaz ya, tentang bagaimana menghadapi isu-isu dalam kehidupan. Ayat 18 kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom kita nak baca lagi sekali, kita nak ulang ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. Kita cuba suara kita lontarkan, pernafasan kita kita gemakan insya-Allah ayat yang ke-18 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-18, orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Itulah psikologi orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat ini. Mereka minta istilahnya yastajilu biha, ya, iaitu minta disegerakan. Ustaz, dia kata bila kata ada hari kiamat, ada janji Allah, ada syurga neraka, bila daripada dulu cakap ada neraka, tak ada pun. Betul. Itu perkataan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, di mana dia tidak tahu bahawasanya bila kita diberi nafas ini, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu taala. Itu hakikatnya cara memerhati bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman dia rasakan bahawa okey, kan, ini hidup, kebetulan saya hidup lagi, okey, let's enjoy. Ya, itu adalah satu perkara, dan bukan sekadar enjoy, dia mempersoalkan bila hari kiamat akan berlaku, dan memandang enteng kepada segala implikasi. Maksudnya dosa pahala itu dia tak beri perhatian. Tetapi bagi orang yang beriman, Allah nyatakan walladzina amanu mushfiquna minha, ya, iaitu dia rasa takut dengannya, iaitu hari kiamat. Dia rasa saya buat hari ini cukup ke untuk sampai hari kiamat? Saya dah dapat banyak duit, cukup ke ini sebagai amanah untuk pelaburan saya ke akhirat nanti, kerana saya punya amal saya ini masih lagi banyak lompong dalam kehidupan sama ini. Dan psikologi orang beriman lagi, Allah nyatakan wa ya'lamuna annahal haqq, dan mereka mengetahui bahawa kiamat itu adalah benar. Bila benar, bukan sekadar dia menyatakan pada mulut, tetapi dalam hatinya itu dia merasakan, dia berfikir panjang. Maksudnya apa-apa buat, dia akan fikir apa kesan bila sampai hari akhirat kalau saya dipanggil Allah SWT. Dan kalau tersilap, cepat-cepat mengucapkan astaghfirullahalazim, minta ampun betul-betul kepada Allah, kerana kita adalah makhluk yang selalu tersilap. Tetapi jangan sampai kita merasakan tak ada apa kot, kan, ataupun saya dah biasa dengan benda-benda begini. Kerana kalau kita biasa dengan dosa dan memandang kecil perkara tersebut, sebenarnya kita memandang kecil tentang azab di akhirat nanti. Dan ini yang kita belajar, ala innal ladina yumaruna fis saah la fi dhalalin ba'id. Mereka yang yumarun ini maksudnya miriah, maksudnya dia tak yakin dengan sesuatu tanpa hujah. Bukannya tak yakin dengan hujah. Kadang-kadang kita kata, ada orang cakap ustaz, dalam cermin ini ada ikan. Kan, mereka tak ada lah, kan, dia buat hujah. Okeylah, ya, tetapi kalau dia tak percaya pada as-saah yang memang ada dan tak ada hujah pun, dia kata tak ada, tapi tak yakin. Maksudnya orang ini dhalalim ba'id, ya. Dan sehingga kan apa kesan orang-orang begini, dia rasakan bahawa tak apa kot, kita jom bersama untuk memastikan saya menang, kan, walaupun saya dah buat perkara yang tak betul. Kerana apa? Kerana kita yang penting menang sekarang. Kita tak kisah pun apa yang ada kesannya di akhirat nanti. Itu adalah istilah yumaruna fi saah. Mereka yang tidak yakin, yang berbantah tanpa hujah ilmu yang benar kepada hari pembalasan ini. Dan Allah meneruskan lagi pada ayat yang ke-19, walaupun mereka ini ustaz, dia berhujah, dia tak percaya, buatlah macam-macam. Allah kata Allah latifun biibadihi yarzuqu man yasha. Subhanallah. Ya, Allah tetap lembut kepada hamba-Nya, terus mengurniakan rezeki, walaupun dia pukul orang ke, simbah air kat orang ke, dia komplot dengan siapa-siapa ke, kan, lepas tu tengok dia ada makan lagi, ya. Memang Allah cakap Allah tetap yarzuqu man yasha. Allah latif, Allah lembut kepada hamba-Nya. Allah bagi kita masa untuk hidup, Allah bagi kita masih lagi boleh mendengar, boleh berfikir, boleh melihat. Cuba bayangkan ustaz ni buat dosa je terus pecah mata, kan,
pukul kepada orang dia, simbah air, ya, orang tu melecur, kita pun melecur sekali. Cuba bayangkanlah kalau Allah nak buat begitu, boleh je. Betul. Boleh sangat, malah lebih lagi. Buat sekali dapat 10 kali, boleh. Tetapi Allah nyatakan Allah latifum biibadihi yarzuqu may yasha, ya, Allah lembut, terus bagi rezeki, bagi peluang, tetapi jangan main, jangan apa istilahnya pandang kecil pada Allah. Hujung tu Allah menyatakan wahwal qawiyul aziz, ya, Allah ni maha kuat, Allah al-aziz yang maha perkasa, lembut-lembut Allah bagi peluang, Allah bagi rezeki tu, watch out. Ya, watch out betul-betul, berhati-hati. Kerana apa? Kalau Allah nak bagi sekali, Allah boleh bagi di mana? Di dunia ini lagi oleh Allah boleh bagi, Allah boleh bongkarkan, Allah boleh hantar orang yang boleh buat macam-macam, dan itu menyebabkan kita jangan pandang ringan peluang yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bila kita tersilap, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu dahadha, ya, istilahnya sia-sia, terbatal, tertolak, 4 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah disampaikan dalam ayat yang ke-16, bila seseorang itu berhujah, ya, berhujah membantah kepada apa kebenaran yang hadir, maka apa yang berlaku padanya, dahidatun inda rabbihim, dia akan jadi sia-sia. Dia mungkin dia pangkat ni tinggi ustaz, banyak harta, banyak macam-macam, tetapi kerana dia berhujah bukan atas kebenaran, akhirnya Allah akan hina dan dapat ghadab, kemurkaan Allah, dan mendapat azab yang sengsara. Jadi ini perlu dipandang dengan serius, bukan sekadar takutkan macam cakap pada anak-anak, oh ada hantu kan, tapi tak ada hantu kan. Ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, dan kita yang diberi peluang, cepat-cepat kita harapkan sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Moga-moga Ramadan kita kali ini yang berbaki tak berapa lama lagi Ustaz Fazrul, ya? Kurang daripada 5-6 hari Allahu ni, Akbar. Maksudnya ini memang pecutan yang terakhir. Ya. Cabarannya Ustaz begitu mencabar. Ya. Pasal dia banyak, dia punya apa, semprit dan juga lemang tu yang dah berbau-bau tu, ya. Dia mencabar, tetapi insya-Allah Ustaznya bila kita fokus kepada dia punya garisan penaman itu, insya-Allah dia akan ada kekuatan menepis segala sakti dan juga lemang-lemang yang ada itu. Nanti ada juga insya-Allah, ya, yang Allah beritahu dalam ayat yang ke-20 ini tentang man kana yuridu harthal akhirah, ya, siapa yang sukakan kepada keuntungan di akhirat, nazid lahu fi harfi, ya, Allah akan tambahkan. Tapi kalau nak dunia, Allah akan beritahu, akan beri sebahagian saja. Ya, kita harapkan 100% dapat 50%, 10%, ya. Lemang tu dia berapa banyak je boleh makan kan. Tetapi kita nak siapkan, kalau boleh bukan sekadar lemang Ustaz, pelbagai lagi yang di akhirat, dan itu perlukan kebijakan bagaimana kita menguruskan, yang kita akan bincangkan selepas ini. Namun kita ikuti dulu tajwid kita. Tajwid kita insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Subhanallah, inilah masa yang 10 yang akhir ini baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetatkan ikatan pakaiannya atau kainnya, maknanya fokus menghidupkan baki-baki ataupun 10 yang akhir ini. Mudah-mudahan kita sama bersemangat insya-Allah. Jadi kita nak tengok sekejap ulang kaji tajwid kita. Apakah fokus kita pada hari ini? Kita nak tengok tentang mat. Kita tengok tentang mat. Mari kita saksikan sama-sama paparan yang telah kita sediakan, iaitu menyempurnakan bacaan mad wajib muttasil ataupun maddul muttasil dalam ayat ini, iaitu ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din
ila akhir ayat surah Al-Azim, iaitu pada kalimah fokus kita, kalimah syuraka'u. Kalau kita hidupkan baris hamzah tu kan, iaitu bertemu mad dengan hamzah dalam satu kalimah yang sama kan. Atas kaf itu ada mad kan, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah yang sama. Jadi nama dia adalah mad wajib ataupun mad wajib muttasil ataupun ada maddul muttasil, nama dia kan. Jadi kadar dia, kadar bacaannya iaitulah baca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Jadi tak boleh kurang daripada 4 baca pada mad wajib. Dan jangan kita contoh kalau kita katakan kita waqaf pada syuraka tu, kita kena hati-hati ada hamzah. Jadi kena berhenti tu ada bunyi syuraka, macam tersekat ada hamzah tu kan kalau waqaf lah. Jadi kita nak sebut kat situ bahawa mad wajib 4 atau 5 harakat kadar dia. Jadi selamat mencuba untuk kita terus memperbaiki bacaan kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi bercakap tentang mad wajib muttasil. Dia dalam satu kalimah Ustaz, betul, ya, berbanding dengan munfasil itu bercerai terpisah, dia punya. Betul. Ya, daripada perkataan fasala. Kalau tuan-tuan ikuti surah Fussilat, maksudnya adalah sesuatu yang terpisah dan dijelaskan satu demi satu. Baik. Jadi kita nak melihat kepada ayat 20 Ustaz, ya. Tadi kita dah baca ayat 20 pada bahagian pertama tentang tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Man kana yuridu harthal akhirah, ya, iaitu barang siapa yang inginkan keuntungan ataupun hasil di akhirat, Allah akan tambahkan. Ini kepentingan niat Ustaz. Betul. Niat kita, ya. Pada 25 Ramadan ini kita kena masih lagi betulkan niat juga. Betulkan niat saya ni buat segala perkara ini hari ini untuk menuju akhirat. Maka Allah kata Allah akan nazid lahu fi harthih. Ya, keuntungannya itu, hasilnya itu akan ditambahkan. Sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran, ada yang digandakan sampai 10 kali ganda, ada yang 700 kali ganda Ustaz. Ya, itu adalah apabila kita niatnya untuk hari akhirat dan kita beramal dengan hari akhirat. Tetapi kalau waman kana yuridu harthad dunya, ya, yang inginkan hasil dunia, maka apa yang Allah kata, nu'tihi minha, Allah berikan sebahagian je. Ya, tak bagi kita minta 100%, kita dapat 50% je. Kita rasa kita nak menang ni, nak menang, kita ingatkan dapatlah kegembiraan selepas tu, Allah bagi sikit je gembira, lepas tu habis. Allah cakap apa di hujung itu, wama lahu fil akhirati min nasib, iaitu tidak ada bahagian langsung pun di akhirat. Maksudnya bila sesuatu itu kita buat nak tolong orang, tetapi niatnya kerana dunia, mungkin pasal saya tak terkenal, saya tolong orang ni agar saya terkenal, kan? Rupanya di dunia dapatlah sebahagian, ciput je. Dekat akhirat langsung tak dapat. Kerana apa? Kerana ada diingatkan pada ayat 21, sebab tidak dapat apa-apa pun di akhirat nanti. Jadi ini adalah motivasi pada kita Ustaz, ya, pada Ramadan yang dah hujung-hujung ni. Kalau kita nak menderma, ya, kita kena fikir, okey, ini duit yang ada ni nak pergi ke akhirat ke ataupun nak pergi ke dunia. Kalau kita simpan untuk dunia, ya, sekadar nak simpan sahaja, maka bahagiannya, untungnya sebahagian saja. Entah-entah lepas dah kita simpan RM1,000 tu, nilainya itu kurang daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Tetapi kalau kita ambil RM1,000 itu diberikan, ya, diinfakkan untuk ahli keluarga kita, itu paling utama Ustaz, ya, silaturahim, duit raya bagi bulan Ramadan, jangan bagi bulan Syawal. Bulan Syawal kurang sikit Ustaz, ya. Awalkan sedikit. Kalau Syawal nak bagi lagi, bagi lagilah, kan, tak ada masalah. Tapi kita nak mendapatkan tawaran daripada Allah, harapnya mungkin kita dapat kita bagi itu pula pada hari Lailatul Qadar Ustaz, ya, berganda-ganda kebaikan. Maka itulah cara orang-orang yang berinteraksi dengan ayat yang ke-20. Mengapa ada orang yang tidak suka ataupun tidak kisah tawaran ke akhirat? Ayat 21, 22 kita baca untuk kita mengetahui puncanya agar kita terhindar daripada perkara tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menyambung dua ayat. Apa yang menarik saya perhatikan saya sebentar lalu Ustaz Fazal, ayat 21 kita ada lahum azabun alim,
dan akhir ayat yang ke-22 zalika huwal fadlul kabir. Wah, nanti menarik tu fadlul kabir tu. Ya. Kita nak kongsikan lagi, namun kita baca dulu sekejap lagi al-fadhil Ustaz akan terangkan pada kita insya-Allah. Bila Ustaz highlightkan perkara tersebut Ustaz ya, sebabnya kalau kita dalam solat tarawih ke, Betul, imam dah hafal dah. Ya, imam akan kena pasti hujung tu betul. Jangan pula di hujung itu lahum fadlul kabir ataupun zalika huwa azabun alim, kan, tak boleh tertukar satu. Tetapi Betul. lebih daripada itu, bagi makmum kita dah dengar begitu, oh mesti ada sesuatu istimewa. Tunggu, kita baca dahulu. Wah, subhanallah, subhanallah. Tunggu Jom kita baca dua ayat dalam halaman yang 485 akhir ini. Kita baca sama-sama. Tadi mula-mula tadi kita dah baca dengan Murattal Sabah. Kita tutup halaman 485 hari ini dengan bacaan Murattal Hijaz. Insya-Allah jom baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, dua ayat daripada surah Asy-Syura ayat 21 hingga 22 saatnya. Alhamdulillah, am lahum syuraka, iaitu Allah bertanya kepada mereka yang tidak kisah tawaran akhirat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memandang kecil tentang Allah nak menambah lagi 10 kali ganda ataupun 700 kali ganda. Dia memfokuskan kepada kemenangan, harta, pangkat di dunia ini yang dia tidak kisah apa implikasinya bila sampai akhirat. Yes. Yang penting saya menang di sini, saya tidak tercalar reputasi saya di sini, saya apa kisah dengan akhirat. Rupa-rupanya Allah beritahu puncanya itu am lahum syuraka. Apakah mereka itu ada sekutu-sekutu dalam hidup mereka, syara'u, yang memberikan syariat dalam agama mereka. Inilah perkara-perkara dosa bid'ah dalam kehidupan dalam agama Ustaz, bila ada syariat baru, ada amalan baru, ada keutamaan baru yang lebih tinggi daripada mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan malam ya'zam bihillah, iaitu semua itu yang disyariatkan itu tidak pun diizinkan oleh Allah. Tidak pernah Allah mengizinkan. Kita dah tengok sebelum ini bahawa syariat yang diberikan kepada kita ini adalah satu anugerah, Ustaz. Satu anugerah daripada Allah SWT untuk kita, untuk apa? Untuk kita selamat. Untuk kita selamat dalam dunia ini. Seperti mana kalau kita bawa kuda pergi ke tempat air itu namanya syara'a. Syara'a, dan pada waktu itu kuda tersebut minumlah. Kita tak boleh paksa pula. Nah minum tak boleh, kan? Dan syariat ini apabila diberikan kepada kita adalah untuk menuju pada air. Air ini bagi orang Arab adalah sebagai satu lambang kehidupan. Syariat dalam hidup kita, kita baca Quran, kita solat, kita menutup aurat, ada hukum-hukum yang ada dalam hidup kita ini adalah untuk kehidupan.
ya. Seperti mana kalau tuan-tuan yang belajar dalam bahagian matematik ustaz ya, ataupun kejuruteraan, dia ada istilahnya limit. Dia belajar calculus tu, dia limit ataupun had dalam bahasa Melayu. Bila kita ada had, ilmu had ini HED bahasa Melayu lah, kalau bahasa Inggeris limit. Ya, ada ilmu ini kerana apa? Kerana kalau tak ada limit, ilmu tersebut tak boleh selesaikan masalah 1/p. Itu kalau matematik ustaz ya, 1 atas p. Kalau P itu tak diletakkan mendekati kosong ke satu ke, tak boleh selesaikan. Ini mungkin tuan-tuan yang mengajar kejuruteraan, adik-adik yang sedang belajar matematik tambahan, mungkin pernah dengar istilah ini. Nak ceritanya, matematik tambahan itu, calculus itu tidak mungkin wujud tanpa ada idea limit. Ya, tak boleh selesaikan masalah tanpa ada idea had. Yang kita belajar pembezaan ataupun apa istilahnya differentiation, itu bahasa Inggeris ustaz ya. Nak ceritanya apa? Itu matematik. Dalam hidup kita, kalau kita tak ada limit, ya, tak ada limit, semua orang boleh masuk rumah orang lain, orang semua boleh kutuk, boleh saja nak balun kepada anak OKU ke apa ke, kita boleh buat apa saja, lepas tu kita menang, ya. Sebenarnya apa? Sebenarnya itu menyebabkan susah hidup kita ni. Tak boleh selesai masalah apa pun dalam hidup kita. Jadi Allah menyatakan kalau ada sekutu-sekutu lain yang bagi syariat baru tanpa diizin oleh Allah, Allah kata ini adalah punca orang itu memandang rendah kepada hari akhirat. Apa yang dia buat itu dia tak kisah pun apa kesan sampai ke hari akhirat nanti. Walaula kalimatul fasl, ya, kalau bukanlah dengan kalimatul fasl, iaitu dengan ketetapan daripada Allah yang membezakan menunda Ustaz. Ya, menunda kepada segala hukuman yang ada, laqudiya bainahum, memang kenalah semua orang Ustaz. Siapa buat dosa saja terus, ya, pecah bibir, pecah hidung, pecah telinga, Allah boleh buat dan Allah pernah buat. Allah pernah buat bila diberikan tak besar pun Ustaz. Allah bagi angin sejuk saja habis. Angin sejuk saja. Jadi di sini Allah nyatakan wa innal zalimina lahum adzabun alim, bagi orang yang zalim confirm bagi mereka adalah azab yang amat dahsyat. Dan pada orang-orang yang zalim ini, psikologi mereka Allah nyatakan pada ayat 22, Allah ulang balik, ya. Allah ulang balik apa yang kita dah belajar daripada ayat 18. Kita baca sekali lagi ayat 22 ini untuk memberi semangat pada kita tuan-tuan untuk terus beriman, terus menguatkan amal kita pada Ramadan ini sampai ke hujung, bila masuk Syawal nanti terus beramal soleh kerana ada janji Allah raudhatil jannat. Masya-Allah. Amat indah. Apa maksud raudhatil jannat? Taman-taman syurga. Masya-Allah. Taman-taman syurga-syurga. Betul. Ya, maksudnya apa? Maksudnya banyak syurga, dan dalam kawasan itu ada air terjun, ada pelbagai bunga-bunga, kalau betul, pelbagai warna, makanannya memang indah. Ayat 22 kita baca sekali lagi untuk kita menghargai perjuangan untuk beriman dan beramal soleh ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, Raudhatil Jannat, masya-Allah. Kita dapat pergi timpak sama. Timpak. Taman tema. Ya. Sampai je tu rasa macam yang ni nak cuba, yang ni nak try, yang ni nak, itu baru di atas dunia. Ada peluang dulu Ustaz ya. Ada orang yang ajak pergi ke Turki. Waktu tu musim bunga kan. Bunga sana. Saya belum sampai lagi. Belum sampai ke sana. Nantilah ya, insya-Allah ya, sama ada Turki, Jerman ke ya, tempat-tempat itu kita tengok. Kat Malaysia pun ada. Betul. Ya, tapi bila kita tengok tempat itu dengan ada restoran makanan macam-macam, ya, ada waktu itu ada pesta lah yang mereka bagi makanan macam-macam jenis kan. Pada waktu itu kita terpegun. Ya, salam. Kerana apa? Kerana kita rasakan nikmatnya. Betul Ustaz. Dan itu adalah preview Ustaz. Allah. Preview. Pasal lepas tu kena balik Malaysia, kena buat kerja jugalah kan. Betul, bila Ustaz. sampai di akhirat nanti, bila Allah bagi raudhatil jannat, tak payah lagi nak kerja lah Ustaz. Betul Ustaz. Asalkan di dunia ini kita kena bangkit menentang kepada kezaliman. Betul Ustaz. Bayangkan Ustaz, mala ainun ra'at, tak pernah dilihat dek mata. Jannat, syurga itu telinga tak pernah dengar, hati pun tak pernah bergambarkan betapa istimewanya. Jadi mudah-mudahan kita tergolong semua, sama-sama kita menjejakkan kaki kita sekeluarga semua bersama dengan dalam syurga Allah SWT. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-22 Safas. Ayat yang ke-22 kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا
وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan yang telah mereka lakukan. Musyfiqin, ini pernah kita baca pada ayat yang ke-18 ya, pada ayat 18, iaitu sifat orang yang beriman itu musyfiqun di dunia ini Ustaz. Dia rasa bimbang, dah waktu asar, ini dah waktu sahur, ini dah waktu baca Quran, ini waktu Quran time. Dia musyfiqin. Dia sentiasa bimbang dan dia ada rasa takut pasal di semua itu adalah peluang untuk beramal, dan lebih daripada itu takut daripada melakukan perkara-perkara kezaliman. Itu adalah psikologi orang beriman di dunia ini ya, berbanding dengan orang-orang yang tidak beriman. Bila orang tidak beriman, dia happy go lucky Ustaz ya. Sampaikan dia tanya bila yang hari kiamat tu. Bila sampai hari kiamat itu tara zalimin, kamu akan melihat orang-orang zalim itu musyfiqin. Ya, dia amat-amat takut mimma kasabu, atas apa yang mereka usahakan selama hari ini. Yang dia kata bila hari kiamat, bila itu yang dia enjoy, semua video-video itu ditayangkan dan dia memang kecewa sangat. Wa huwa waqi'un bihim, iaitu benda itu pasti berlaku dan pada waktu itu mereka tak boleh lari dah Ustaz. Betul. Tak ada dah nak main-main, nak olok-olokkan, berbanding dengan orang beriman yang di dunia ini ya tuan-tuan, pukul 12 nak pergi Quran time, nak baca Quran, bila baca tajwid kadang-kadang kena tegur kan oleh ustaz, walaupun ustaz tu dah bagi lembut pun tapi kena tegur kan. Siapa suka kena tegur? Kan, siapa suka kena tegur dalam dunia ini, apatah lagi umur dah 40 50 tahun kena tegur tajwid pula. Kan, ustaz tu dah beritahu dah tak apa kan, cuma yang ni je baik sikit je, dah lembut dah pun ya, tetap juga kita rasa musyfiqin. Rupa-rupanya bila sampai di akhirat Allah cakap apa? Orang yang beriman dan beramal soleh ini fi raudatil jannat, yang tadi Ustaz ya, di syurga yang penuh dengan keindahan, dengan penuh dan lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Subhanallah. Apa saja nak Ustaz? Di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan ini Tuhan punya, bukannya minta steak ke ataupun minta makanan lambat. Ya, tapi ini daripada Tuhan. Maksudnya alatul ya, terus dia dapat. Rupa-rupanya mengapa terus dapat? Pasal di atas dunia bila Tuhan panggil terus jawab. Allah ya, suruh baca Quran terus, walaupun mengangkat Ustaz ni tetap tak apa ya Allah. Kerana saya tahu kalau saya infakkan harta saya tahu zalika huwal fadlul kabir. Ini adalah ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, larangan ya, kita elakkan berbantah-bantah dengan orang-orang yang tidak ada ilmu, yang jahil dalam kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, kita tinggalkan keraguan mengenai hari kiamat yang pasti terjadi dengan kita membuktikan segala amal kita sesuai dengan apa yang kita inginkan di akhirat nanti. Dan yang ketiganya, perbaiki niat dalam setiap perbuatan agar kita boleh bawa saham kita ke akhirat dan tidak hanya hidup di dunia ini semata-mata. Kita berdoa Allah pimpin kita sebenar-benarnya. Terima kasih atas nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, suka akan hambanya memohon keampunan. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah ibu ayah kami ya Allah. Ampunilah ibu ayah mertua kami ya Allah. Ampunilah pasangan kami ya Allah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, berkati kami saat ini di bulan Ramadan yang penuh mulia, penuh barakah ini ya Allah. Pertemukan kami, pilihlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dirizkikan bertemu dengan malam al-qadar.
birahmatika ya arhamar rahimin. Berkenan doa kami ya Allah, berkenan doa kami ya Rahman, berkenan doa kami ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari Ramadan al-Mubarak ini. Moga-moga dengan doa 10 hari yang akhir, tuan-tuan juga mengambil kesempatan untuk berinfak dalam tabung gerakan Al-Quran. Ia diterima oleh Allah Subhanahu taala untuk kita terus menyebarkan Al-Quran, mesejnya ini ke seluruh dunia, kerana kita tahu bahawa inilah bukti saya inginkan harf, iaitu keuntungan di akhirat nanti insya-Allah. Al-Quran menerangi selepas malap pelbagai ilmu, membuang jelaga. Kita bimbang amal dan silap, terus berusaha, moga dikurniakan syurga. Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah.